Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak komited membantu rakyat di negeri ini untuk melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, peluang untuk anak-anak Sarawak melanjutkan pelajaran di pengajian tinggi milik kerajaan negeri terbuka luas. Katanya ini kerana anak Sarawak tidak lagi terikat dengan keputusan unit Pusat Universiti UPU, sebaliknya mereka boleh mendaftar di universiti milik kerajaan negeri yang telah diuruskan oleh Yayasan Sarawak. Ini bermakna peluang anak kita agak cerah. Kalau dahulu kita bergantung kepada UPU. Kalau nak masuk universiti, kita memohon melalui UPU. Kadang-kadang kita tidak dapat tempat di universiti di bawah UPU. Dan kadang-kadang pula jurusan diberinya yang kita tidak minat. Inilah keadaan kita menghadapinya, tetapi sekarang di bawah universiti yang dipunyai oleh Kerajaan Sarawak, kita tidak terpaut dengan UPU. Bermakna gambaran saya ialah kita ada peluang untuk anak kita meneruskan pengajian mereka dalam kursus yang mereka pilih. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah Khas Premier Sarawak ke-30 di Kuching pada Rabu. Beliau yang juga pengurusi Lembaga Amanah Yayasan Sarawak menambah, Sarawak kini sedang menuju ke arah ekonomi baharu yang berteraskan kepada kaedah teknologi digital, biokimia, sains material dan kejuruteraan. Tambah beliau, Sarawak berada dalam kedudukan yang strategik untuk melaksanakan ekonomi berasaskan hidrogen bagi mengurangkan kesan yang dihadapi akibat fenomena perubahan iklim. Semuanya teknologi baru dan kita hendakkan anak kita supaya mahir dan fasih dalam ilmu-ilmu baru di atas usaha apa disebut sebagai tenaga hijau ini. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Peguam Besar Negeri Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid, Pengarah Pendidikan Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad dan Pengarah Yayasan Sarawak Mersal Abang Rosli. Terdahulu, seramai 58 individu terdiri daripada para pelajar, guru-guru dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menerima anugerah khas Premier Sarawak 2022. Pengarah Yayasan Sarawak Mersal Abang Rosli berkata, penganjuran majlis ini adalah merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Yayasan Sarawak dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak. Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada pelajar Sarawak yang telah mencapai keputusan yang paling cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia dan juga sijil tinggi persekolahan Malaysia, serta mengiktiraf guru-guru cemerlang, sekolah-sekolah dan persatuan ibu bapa yang telah menunjuk prestasi yang cemerlang. Dalam pada itu, penyampaian anugerah pada tahun ini merupakan pengiktirafan kepada penerima-penerima di atas pencapaian cemerlang mereka bagi tahun 2019 iaitu 20 orang penerima, tahun 2020 26 penerima dan tahun 2021 12 orang penerima. Memandangkan majlis penyampaian pada tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan, seramai 58 penerima kesemuanya akan kita raikan pada petang ini. 20 orang penerima bagi tahun 2019, 26 orang penerima bagi tahun 2020 dan 12 orang penerima bagi tahun 2021. Satu lagi kategori anugerah baharu iaitu anugerah pengajaran terbaik guru atas talian untuk peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah sebagai menghargai usaha mereka sepanjang pandemik COVID-19 turut diumumkan. Laporan berikutnya, Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan pertemuan dengan pengurus pembangunan Element 25 Limited Australia, Niall Graham dan penasihat negara Azli Mohamad Zain di pejabatnya di Wisma Sumber Alam Kuching pada Rabu. Pertemuan itu adalah mengenai cadangan pelaburan mereka di Sarawak susulan daripada lawatan Dato' Amar Awang Tengah bersama delegasi ke Australia sebelum ini.
Difahamkan Element 25 berminat untuk melabur dalam pengeluaran mangan sulfat, ketulinan tinggi untuk bateri lithium ion dan sedang melawat Sarawak untuk menjalankan kajian kebolehaksanaan bagi projek itu. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Dr. Malcolm Musin Lamo, Pemangku Setiausaha Tetap Mintrade Zulkarnain Masron serta pegawai kanan kerajaan lain. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM Datuk Seri Saripudin di pejabatnya di Kuching pada Selasa. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberi taklimat tentang trend trafik penumpang, perkhidmatan udara luar bandar tambang penerbangan, urusan pelesanan, kualiti perkhidmatan di lapangan terbang dan lain-lain di bawah bidang kuasa Suruhanjaya. Kita berbincang bagaimana kita boleh memajukan industri aviation di Sarawak, itu juga menambah penerbangan ke Sarawak pada masa akan datang. Hasilnya apabila ekonomi sudah bermula memulih dan kita kerjasama daripada MAFCOM lah. Kalau ada lagi permohonan untuk penerbangan ke Sarawak, tolonglah untuk memberi pertimbangan sewajar dan kalau dapat dipercepatkan. Kita boleh melihat apabila keadaan pandemik ini, sekarang kita tu dalam endemik, jadi berbagai sektor ekonomi pun sudah buka, maka bilangan penumpang juga meningkat. Jadi kita juga perlu juga menambah juga penerbangan. Ya. Sementara itu, mengulas mengenai subjek tambang penerbangan yang tinggi, Datuk Seri Saripudin pula menjelaskan bahawa Suruhanjayanya memantau tambang penerbangan dengan teliti. MAFCOM team bersama rakan-rakan datang ke Sarawak pada hari ini ke MTS adalah untuk memastikan perkembangan industri udara di Malaysia dan juga khususnya fokus pada Sarawak kepada Yang Bermakna beberapa isu yang selalu dibangkitkan berhubung dengan bilangan penerbangan yang ke Sarawak yang tak cukup, berhubung dengan tambang kapal terbang, permintaan dan juga hak pengguna dan sebagainya. Fokus pada hari ini kita lihat bahawa industri penerbangan negara sedang pulih dan dijangka pulih sepenuhnya pada tahun 2025. So, jadi kita sekarang move on the right track dan elok kita kemaskinikan state tentang pembangunan positif ke state, because state selalu mempunyai aduan tentang kurang bilangan penerbangan dan sebagainya ambang tinggi. Dalam pertemuan itu juga, Datuk Seri Lee turut berbincang dengan pasukan MAFCOM mengenai potensi industri penerbangan di Sarawak memandangkan pemindahan ibu negara Indonesia ke Nusantara, Kalimantan Timur. Paparan seterusnya, raptai kemuncak bagi sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak 2022 yang berlangsung di tapak lapangan terbang lama Bintulu pada malam Rabu berjalan lancar. Hadir menyaksikan raptai penuh tersebut adalah Menteri Permodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan berkenaan Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom. Tetamu kehormat Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dijangka hadir bagi memeriahkan sambutan pada Jumaat ini 16 September. Turut dijangka hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani, Tun Tuanku Bujang. Antara tarikan utama pada malam tersebut kelak adalah persembahan daripada artis-artis tempatan dan artis terkenal tanah air seperti Datuk M. Nasir, Andi Bernade, Ramles Walter, Florence Loh, Claudia Jerez, Safar Ghaffar, Sazia Selir dan Max Square. Kemuncak sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak 2022 pula adalah dengan menyaksikan persembahan bunga api berirama. Selaku tuan rumah bahagian Bintulu menjangkakan kira-kira seramai 5,000 orang jemputan akan memeriahkan sambutan ini. Orang awam juga dapat menyaksikan siaran langsung sambutan berkenaan menerusi TVS saluran 122 Astro dan My Freeview serta di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan YouTube UKAS Channel.
Turut hadir menyaksikan raptai tersebut adalah Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi, Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak, Datuk Henry Harry Jinep, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Haji Hazlan Abang Hibni dan tetamu kehormat lain. Beralih ke perkembangan Sukma 2022, Wushu menceriakan kem kontingen Sarawak selepas menyumbang sebutir pingat perak dan 2 gangsa dalam Sukma 2022 di Gimnasium 2 Bukit Jalil pada Rabu. Temi Tan Hui Ling dari Melaka meraih emas dengan 9.6330 mata, manakala Pang Pui Yi dari Negeri Sembilan di tempat ketiga dengan 9.5430 mata. Terdahulu, Yong Arifah Khairul Kok menyumbang gangsa pertama Sarawak dalam acara Tajijian Wanita. Beliau hanya ketinggalan 0.06 mata di belakang pemenang pingat emas dari Melaka, Sydney Chin Si Zuan, manakala perak dimenangi atlet dari Selangor, Mandy Sebel Chen dengan mengutip 9.62 mata. Gangsa ketiga pula dirangkul Edwin Wong Sing Yu dalam acara Taushu Lelaki setelah mencatat 9.6060 mata. Tan Chen Che dari Johor mengondol emas dengan 9.6500 mata dan Tan Cheong Wan dari Melaka dengan 9.6460 mata. Setakat jam 8 malam tadi, Sarawak sedang menduduki tangga ketiga dengan mengutip 1 perak dan 2 gangsa. Melaka di kedudukan teratas dengan 5 emas, 2 perak dan 1 gangsa, manakala Johor di tangga kedua dengan 4 emas dan 3 perak. Sementara itu, peluang skuad bola sepak Sukma Sarawak untuk marah ke peringkat seterusnya masih terbuka luas sekalipun dikejutkan Pahang dengan jaringan 0-1 dalam aksi kedua kumpulan BT Stadium Mini Uniten Bangi petang Rabu. Akui kecewa dengan kekalahan itu, pengendalinya Safri Amid ketika ditemu bual selepas perlawanan berakhir tetap optimis anak-anak buahnya mampu meloloskan diri ke peringkat kalah mati. Namun tegasnya pemain perlu bermain habis-habisan dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan mentang Johor pada Jumaat ini. Okay, still have because JDT will play dengan Melaka kami. So both team dua perlu menang. Dan nanti kita tengoklah how the result dan baru saya akan mencatukan apa dan Johor tu macam mana. Still open lah. This group still open. Dalam perlawanan itu, pemain Pahang Ibrahim Manusi muncul wira dengan menjaringkan gol kemenangan pasukannya pada minit ke-22. Kedukaan skuad Sarawak telah bermula seawal minit ke-5 perlawanan selepas Iskandar Shah dilayangkan kad merah. Peluang Sarawak untuk merapatkan jaringan juga tidak kesampaian setelah Muhammad Faris Muhammad Faidillah gagal menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-30. Dalam pada itu, pasukan sepak takraw Sarawak memulakan langkah kanan apabila berjaya menudukkan pasukan Melaka dengan keputusan 2-1 dalam perlawanan pertama di Dewan Seri Sarjana Uniten Bangi pada Rabu. Sebagai pasukan bukan pilihan, Sarawak memulakan set pertama dengan penuh berhati-hati dan tewas 12-21 kepada pasukan Melaka. Menyedari hanya kemenangan yang membolehkan permainan dibawa ke set penentuan, Sarawak bermain baik di set kedua dan dibantu banyak kesilapan pemain Melaka membolehkan Sarawak mencipta kemenangan ke atas Melaka. Set penentuan sekali lagi menyaksikan Sarawak bermain baik dibantu beberapa kesilapan servis pasukan Melaka memastikan Sarawak menang di set ketiga dan keputusan penuh memihak kepada Sarawak 2-1 ke atas Melaka. Pasukan Sarawak sekali lagi akan turun ke gelanggang dalam perlawanan kedua menentang Perak pada jam 5 petang Khamis di gelanggang sama. Kemenangan menentang Perak nanti akan membolehkan Sarawak melangkah ke suku akhir yang dijadualkan diadakan pada hari Jumaat. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faiz Jemurid. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.